Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bersua kita kembali dalam sesi pembelajaran hari ini bersama saya, Cikgu Aziz dari SMK Taman Melawati Gombak. Mawar di taman mekar nan indah, harum mewangi di rumpun serai. Terukir senyuman pembuka kalimah, di pentas ini bersua kembali. Sebelum tirai sesi pembelajaran dibuka, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menghayati paparan ini. Boleh cikgu tahu apakah gambar yang telah dipaparkan sebentar tadi? Ya, betul. Gambar tersebut ialah bunga mawar. Bunga mawar antara bunga terindah yang memiliki aroma harum dan sering menjadi simbol cinta dan kasih sayang. Adakah murid-murid tahu apa kelebihan duri yang terdapat pada bunga mawar? Duri yang terdapat pada bunga mawar berfungsi untuk melindungi dirinya daripada serangan haiwan ataupun dipetik oleh tangan manusia. Ini kerana bunga mawar mempunyai aroma harum dan rasa yang manis yang menjadi daya penarik haiwan untuk menghampirinya. Justeru, duri tersebut berperanan sebagai mekanisme pertahanan untuk dirinya sendiri. Baiklah, cikgu ingin bertanya, adakah murid-murid pernah mendengar perlambangan lain bagi bunga mawar selain simbol cinta dan kasih sayang? Ya, tepat sekali. Bunga mawar sering menjadi perlambangan buat wanita atau gadis. Kenapa? Ini kerana walaupun bunga tersebut indah dan wangi, namun ianya tidak mudah untuk dihampiri oleh haiwan liar kerana adanya duri yang melindunginya. Justeru, amatlah bertepatan jika bunga mawar diberi perlambangan kepada seorang gadis. Hal ini demikian kerana kecantikan yang dianugerahkan oleh Allah SWT perlulah sentiasa dipelihara. Kenyataan ini dapat menjelaskan bahawa betapa pentingnya menjaga maruah diri sebagai seorang gadis. Justeru, pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid menghayati bait-bait puisi dalam sajak pada sekuntum mawar. Cikgu harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks antologi Baik Budi Indah Bahasa tingkatan 2 beserta pen dan buku catatan untuk mencatat isi-isi penting yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Sebelum cikgu teruskan, suka cikgu ingin menyatakan objektif pelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada hari ini. Pertama, murid-murid diharapkan dapat menyatakan maksud setiap rangkap sajak dengan jelas. Kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 1 tema dan 5 persoalan yang terdapat dalam sajak. Ketiga, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 bentuk sajak dengan jelas. Seterusnya, murid dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 4 nilai dan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak. Sebagai pembuka tirai sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk sama-sama menghayati bait-bait sajak ini. Sajak ini bernada melankolik. Pada sekuntum mawar. Karya Mahwa Muhammad. Sehelai kelopakmu gugur adalah titis air mata bunda yang luruh dalam lipatan usia. Merenung pada malam yang kematian angin, pada laut yang kematian ombak. Seperti telah menutup pintu kehidupan ini menjadi sepi dan lara pada kemusnahan yang tak pernah dipinta. Sekuntum mawar
bukan melontar harum indahmu di hujung lembah, tapi mengangkat seri mahkotamu ke puncak iman. Setelah menghayati baris demi baris serta rangkap demi rangkap sajak, dapatkah murid-murid nyatakan maksud pada setiap rangkap sajak tersebut? Baiklah, mari kita sama-sama mengupas maksud yang tersirat di sebalik bait-bait sajak tersebut. Pada rangkap pertama sajak, penyajak mengumpamakan bunga mawar sebagai seorang gadis. Jika maruah seorang gadis tercemar, maka ibunya akan berasa amat sedih dalam menghadapi hari tua. Manakala rangkap kedua pula, penyajak menyatakan bahawa seorang gadis pasti tidak akan dapat menjalani kehidupan yang sempurna jika diri telah ternoda. Malahan, masa depannya juga akan menjadi gelap. Maksud rangkap ketiga sajak pula ialah penyajak berpesan agar gadis-gadis tidak akan membiarkan diri mereka tercemar dalam menghadapi kehidupan yang serba mencabar ini. Sebaliknya, hendaklah menjaga diri supaya menjadi gadis yang beriman dan dihormati masyarakat. Seterusnya, kita akan melebarkan sayap perbincangan kita pada hari ini dengan mengupas beberapa komponen penting dalam kajian puisi moden ini. Antaranya ialah tema dan persoalan, bentuk, nilai dan pengajaran. Baiklah, berdasarkan kupasan maksud sajak sebentar tadi, bolehkah murid-murid mengagak apakah tema sajak ini? Wah, hebat murid-murid. Sajak ini bertemakan peringatan kepada gadis tentang kepentingan menjaga kesucian diri. Seseorang wanita sewajibnya menjaga martabat dan maruah diri mereka. Jika maruah tersebut gagal dipelihara dan telah tercemar, bukan sahaja memberi impak besar terhadap diri sendiri, bahkan nama keluarga juga turut tercemar. Seterusnya, beralih kita kepada aspek persoalan. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, persoalan merupakan isu sampingan yang diselitkan oleh pengarang dalam sesebuah karya. Bagi mengupas aspek ini, cikgu menggunakan pendekatan analisis mengikut rangkap. Ini bermaksud murid-murid akan dibimbing untuk menghasilkan persoalan berdasarkan rangkap demi rangkap dengan merujuk kepada maksud yang sebenar. Jom kita perhatikan rangkap pertama saja. Bolehkah murid-murid nyatakan persoalan yang terdapat pada rangkap ini? Ya, persoalan yang terdapat pada rangkap ini ialah kesedihan seorang ibu jika maruah anak gadisnya tercemar. Setiap ibu bapa pastinya menginginkan sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Jika anak gadis gagal menjaga kesucian diri, pastinya akan mengundang kekecewaan yang besar buat ibu bapa mereka. Beralih kita kepada rangkap kedua saja. Boleh murid-murid nyatakan persoalan yang terdapat pada rangkap ini? Ya, bagus. Persoalan yang terdapat pada rangkap kedua saja ialah kesedihan seorang ibu jika maruah anak gadisnya tercemar. Justeru murid-murid, sebagai seorang remaja yang perlu memikul tanggungjawab sebagai seorang anak, haruslah murid-murid menjaga hati ibu bapa masing-masing. Lakukanlah sesuatu yang boleh menggembirakan hati mereka, bukannya rasa kecewa yang mengundang kesedihan yang berpanjangan. Seorang gadis khususnya, wajib untuk anda menjaga kehormatan diri, tidak kira di mana anda berada. Elakkanlah perkara yang boleh menjuruskan anda ke arah kemaksiatan. Seterusnya, kita hayati pula rangkap ketiga saja. Bolehkah murid-murid nyatakan beberapa persoalan yang terdapat pada rangkap tersebut? Ya, terdapat beberapa persoalan pada rangkap ketiga saja. Antaranya ialah
Kecantikan seseorang gadis bukan untuk dibanggakan. Kelebihan dan kecantikan yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang gadis bukanlah untuk dijadikan tontonan umum. Sebaliknya, wajib untuk anda memelihara dan menjaga kecantikan tersebut hanya untuk tontonan seseorang yang halal untuk anda suatu masa nanti, iaitu suami. Jangan jadi seperti segelintir remaja sekarang, terlalu gemar mempamerkan kecantikan diri seperti memuat naik gambar-gambar di laman sosial bertujuan untuk meraih pujian daripada orang ramai. Selain itu, terdapat juga persoalan ketinggian maruah seorang gadis. Maruah seorang gadis tidak boleh dijual beli. Oleh itu, pentingnya anda sentiasa menjaga maruah diri dari sekarang agar tidak menyesal di kemudian hari. Seperti peribahasa Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Persoalan terakhir ialah keteguhan iman sebagai benteng kehidupan. Remaja merupakan zaman yang penuh dengan godaan. Murid-murid, tidak kira lelaki maupun perempuan, haruslah sentiasa teguhkan keimanan dalam diri agar dapat menepis sebarang cabaran yang mendatang. Cabaran hidup remaja bukan sahaja dalam pelajaran, bahkan dalam kehidupan seharian seperti persekitaran, keluarga dan persahabatan. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi semua, beralih kita kepada topik perbincangan seterusnya, iaitu aspek bentuk. Apakah yang murid-murid faham tentang kajian aspek bentuk dalam sesebuah puisi? Apakah pula elemen-elemen yang terdapat dalam kajian bentuk? Aspek kajian bentuk merupakan kajian tentang ciri-ciri yang terdapat dalam sesebuah puisi. Justeru, aspek ini juga sering disebut sebagai ciri-ciri puisi. Baiklah, boleh murid-murid senaraikan elemen-elemen yang terdapat dalam kajian bentuk ini? Ya, anda hebat. Dalam kajian bentuk, kita akan mengkaji 5 elemen penting, iaitu bilangan rangkap, bilangan baris, bilangan patah perkataan, bilangan suku kata dan rima akhir. Sebelum kita mengupas aspek ini dengan lebih terperinci, suka cikgu ingin memberikan sedikit penjelasan tentang setiap elemen tersebut. Untuk bilangan rangkap, murid hanya perlu menyatakan jumlah rangkap puisi tersebut. Berbeza dengan bilangan baris, bilangan perkataan dan bilangan suku kata. Ini kerana untuk bilangan baris, murid perlu melihat bilangan baris paling minimum dan bilangan paling maksimum pada semua rangkap. Bagi bilangan perkataan juga, murid-murid perlu menyatakan jumlah bilangan perkataan paling minimum dan bilangan paling maksimum dalam setiap baris. Bagi bilangan suku kata juga, murid perlu menyatakan jumlah suku kata paling minimum dan suku kata paling maksimum. Semua kupasan elemen tersebut perlu disertakan dengan contoh yang sesuai. Baiklah, sekarang berbekalkan buku teks antologi tersebut, murid-murid diminta menyenaraikan elemen-elemen bentuk yang telah kita bincangkan sebentar tadi beserta contoh yang jelas. Sekarang jom kita menyemak kajian aspek bentuk dalam sajak pada sekuntung mawar. Bilangan rangkap sajak ini ialah 3 rangkap. Bilangan baris sajak ini ialah 3 hingga 6 baris rangkap. Rangkap pertama mempunyai 3 baris, rangkap kedua mempunyai 6 baris, manakala rangkap ketiga mempunyai 5 baris. Justeru, bilangan baris sajak ini ialah antara 3 hingga 6 baris serangkap. Bilangan perkataan sajak ini ialah antara 2 hingga 6 patah perkataan sebaris. Lihat pada contoh yang dipaparkan. Sekuntum mawar merupakan 2 patah perkataan. Merenung pada malam yang kematian angin, 6 patah perkataan.
Bilangan suku kata saja ini pula ialah antara 5 hingga 14 suku kata sebaris. Lihat pada contoh yang dipaparkan. Sekuntum mawar merupakan 5 suku kata. Merenung pada malam yang kematian angin merupakan 14 suku kata. Rima akhir saja ini ialah bebas atau tidak terikat. Ini kerana rima akhir pada setiap rangkap adalah tidak sama. Rima akhir rangkap pertama ialah A, B, B. Manakala rima akhir rangkap kedua pula ialah A, B, C, D, E, E. Dan rangkap ketiga ialah A, B, C, B, D. Untuk lebih jelas tentang elemen rima akhir ini, murid-murid boleh merujuk paparan yang cikgu sediakan tentang pengiraan rima akhir pada setiap rangkap. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, topik perbincangan kita seterusnya adalah aspek nilai dan pengajaran. Cikgu yakin ingatan murid-murid masih jelas tentang maksud nilai dan pengajaran, bukan? Nilai merupakan aspek yang menerangkan perihal perlakuan atau tingkah laku positif seseorang yang dapat memberikan kesan baik dan teladan kepada orang lain. Baiklah, sekarang murid-murid diminta menyenaraikan beberapa nilai berdasarkan sajak tersebut. Antara nilai yang terdapat dalam sajak pada sekuntum mawar ialah nilai kasih sayang. Nilai ini dapat dilihat pada rangkap pertama saja, yang mana kesedihan seorang ibu apabila maruah anak gadisnya tercalar. Keadaan ini membuktikan bahawa betapa tingginya kasih sayang seorang ibu terhadap anak gadisnya yang terlalu mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Jauh sekali untuk terfikir tentang sesuatu perkara buruk yang akan menimpa mereka. Nilai lain yang terdapat dalam sajak tersebut ialah nilai harga diri. Nilai ini dapat dilihat pada rangkap kedua sajak, yang mana menyentuh tentang tingginya nilai harga diri seorang gadis. Remaja, khususnya anak gadis, perlulah sentiasa menjaga maruah diri dan jangan pernah biarkan maruah diri anda tercemar. Bagi kaum lelaki pula, anda juga turut bertanggungjawab dalam menjaga maruah diri seorang gadis kerana anda juga bakal bergelar ketua keluarga pada satu hari nanti. Seterusnya, nilai rasional juga turut diselitkan oleh penyajak melalui sajak ini. Nilai ini dapat dilihat pada rangkap ketiga sajak, yang mana penyajak mengingatkan anak gadis agar bijak dalam menjaga maruah diri. Anak gadis diingatkan agar tidak menyalahgunakan kecantikan yang dianugerahkan oleh Allah ke jalan yang salah. Ini kerana kecantikan anda haruslah sentiasa dipelihara, bukannya untuk dipertontonkan kepada khalayak. Nilai terakhir saja ini ialah nilai keimanan. Nilai ini dapat dilihat pada rangkap ketiga saja. Penyajak mengingatkan anak gadis agar sentiasa teguhkan keimanan kerana ia mampu menjadi benteng dalam memelihara kehormatan diri. Tanpa keteguhan iman, anak gadis dikhawatiri akan kecundang dalam hidup yang penuh dengan onak dan duri ini. Baiklah murid, beralih kita kepada aspek terakhir perbincangan kita pada hari ini, iaitu pengajaran. Diharapkan agar murid-murid masih ingat tentang maksud dan cara menghasilkan pengajaran berdasarkan sesebuah karya yang dipelajari. Pengajaran merupakan suatu perutusan atau amanat atau peringatan dan pedoman yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada seseorang. Berdasarkan kupasan dari awal pembelajaran tadi, murid-murid diminta menyenaraikan 5 pengajaran yang dapat dijadikan pedoman dan teladan kepada kita semua.
Tahniah murid, anda hebat. Antara pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut ialah kita haruslah sentiasa menjaga kehormatan diri. Maruah diri perlulah sentiasa dijaga, tidak kira sama ada lelaki maupun perempuan. Ini kerana jika maruah diri tercemar, ia akan mengundang pandangan negatif masyarakat terhadap diri kita. Seterusnya, pengajaran lain yang boleh didapati dalam sajak tersebut ialah kita hendaklah sentiasa menjaga nama baik dan maruah ibu bapa. Sebagai anak, kita bertanggungjawab menjaga nama baik keluarga, terutamanya ibu bapa. Justeru, setiap tindakan yang bakal diambil perlulah diambil kira tentang ibu bapa terlebih dahulu. Sebaiknya berusahalah untuk mengembirakan hati mereka. Sebagai contoh, murid-murid boleh mengembirakan dan mengharumkan nama mereka dengan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Pengajaran lain yang terdapat dalam sajak tersebut ialah kita perlulah bijak dalam mengambil sebarang keputusan. Keputusan yang akan dibuat perlulah ditimbang tara sebaiknya terlebih dahulu agar tidak membuat keputusan yang salah. Keputusan yang salah dikhawatiri akan memberi kesan terhadap emosi kita sendiri. Pengajaran terakhir ialah kita mestilah sentiasa mengukuhkan keimanan dalam diri. Sering kita dengar bahawa sebarang kesalahan yang dilakukan sering dikaitkan dengan tipisnya iman seseorang. Ini bermaksud, golongan ini mungkin lemah dalam menepis godaan tersebut yang menyebabkannya memilih jalan yang salah. Demikian juga dengan kehidupan alam remaja. Murid-murid akan berhadapan dengan pelbagai godaan, sama ada dari segi persekitaran, kekeluargaan, bahkan persahabatan. Sebagai contoh, rakan yang mengajak anda untuk ponteng sekolah semata-mata untuk mencari keseronokan di luar. Keadaan ini memerlukan pertimbangan yang sewajarnya oleh murid-murid kerana akan memberi impak terhadap diri anda, keluarga maupun sekolah. Baiklah murid-murid, terima kasih dan tahniah kerana masih tidak berganjak dari tempat duduk masing-masing. Cikgu yakin murid-murid dapat memahami isi pembelajaran sebentar tadi. Justeru, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk cuba menjawab latihan pengukuhan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama. Berdasarkan sajak, berikan maksud rangkap pertama. Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 3 markah. Soalan kedua. Nyatakan 2 bentuk sajak pada sekuntum mawar beserta contoh yang sesuai. Soalan ini juga memperuntukkan markah sebanyak 3 markah. Soalan ketiga. Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan peningkatan kes gejala sosial remaja pada hari ini? Soalan ini pula memperuntukkan markah sebanyak 4 markah. Tahniah murid kerana berjaya menjawab latihan yang cikgu sediakan. Marilah kita sama-sama menyemak jawapan bagi memastikan murid-murid telah pun menjawab mengikut format peperiksaan yang sebenar. Bagi soalan 1, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 3 markah. Justeru, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi bersamaan 2 ayat, manakala 1 markah lagi adalah markah bahasa. Jawapan yang sepatutnya adalah berdasarkan sajak, maksud rangkap pertama ialah penyajak mengumpamakan bunga mawar sebagai seorang gadis. Jika maruah seorang gadis tercemar, maka ibunya akan berasa amat sedih dalam menghadapi hari tua. Bagi soalan 2 pula, markah yang diperuntukkan juga adalah 3 markah. Justeru, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi bersamaan 2 ayat lengkap, manakala 1 markah lagi adalah markah bahasa. Jawapan yang sepatutnya adalah
Dua bentuk sajak pada sekuntum mawar antaranya ialah bilangan rangkap sajak ini adalah 3 rangkap. Selain itu, bilangan baris sajak ini adalah antara 3 hingga 6 baris serangkap, iaitu 3 baris pada rangkap pertama dan 6 baris pada rangkap kedua. Akhir sekali, soalan ketiga. Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 4 markah. Justeru, jawapan yang diperlukan ialah 3 isi bersamaan 3 ayat. 1 markah adalah markah bahasa. Jawapan yang sepatutnya adalah, pada pendapat saya, faktor yang menyebabkan peningkatan kes gejala sosial remaja pada hari ini ialah kurangnya perhatian dan didikan daripada ibu bapa. Selain itu, remaja yang terlibat dengan gejala sosial ini juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Di samping itu, pengaruh media massa juga merupakan faktor remaja terlibat dengan gejala sosial. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan yang diberi dengan betul. Ini menunjukkan murid-murid telah pun menguasai subtopik perbincangan ini dengan jelas. Baiklah, sebagai rumusan kepada pelajaran kita hari ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami maksud setiap rangkap sajak dengan jelas. Cikgu percaya murid-murid juga dapat menghuraikan tema dan persoalan yang terdapat dalam sajak ini. Selain itu, cikgu harap murid-murid dapat mengkaji aspek bentuk puisi ini dengan jelas. Di samping itu, cikgu berharap murid-murid dapat mengambil iktibar daripada cerita tersebut untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Nilai kasih sayang penting dalam diri seseorang individu. Kasih sayang dapat mengeratkan lagi sesebuah perhubungan. Kasih sayang dalam sesebuah keluarga dapat menjamin kebahagiaan dan keharmonian keluarga tersebut. Kasih sayang antara murid dengan rakan pula dapat mengeratkan lagi hubungan persahabatan yang terbina. Dengan rumusan ini berakhirlah kelas kita pada hari ini. Semoga murid-murid sentiasa bersemangat untuk belajar. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Sebelum mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Bunga mawar indah berseri, pujaan hati sidara jelita. Mohon cikgu mengundurkan diri, panjang umur kita bersua. Salam sayang dari cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.